Baik, kita mulakan surat Taubah ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum, adakah telah menjadikan kamu Sikoyata, memberi minum, al-haji, orang yang berhaji, wa imarota, dan orang yang memakmurkan, mereka pengurus, al-masjidil haram, masjidil haram, kaman, seperti orang yang amana, telah beriman ia, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wajahada, dan telah berjihad ia, fi sabilillah, pada jalan Allah, la yastawuna, tidak mereka sama, indallah, di sisi Allah, wallah, dan Allah, la yahdi, tidak ia pimpin, al-qauma, akan kaum, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula. Aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram, adakah telah menjadikan kamu pemberi minum orang yang haji dan orang yang memakmurkan atau menguruskan Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, seperti orang yang telah beriman ia dengan Allah dan hari akhirat, wajahada fi sabilillah, dan telah berjihad ia pada jalan Allah, la yastawuna indallah, tidak mereka sama di sisi Allah, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang zalim. Ini ayat disebut sebagai perbandingan, ya. Memberi minum ni orang haji dan orang yang menguruskan Masjidil Haram, ya, atau sebagai pemakmur Masjidil Haram, atau orang yang melakukan umrah, ya. Daripada dulu lagi dah ada keluarga yang memberi minum, memberi minum orang yang datang haji dan orang yang
yang menguruskan Masjidil Haram. Ya. Jadi zaman musyrikin pun ya, masih ada lagi ya, mereka melakukan demikian. Jadi kalau seandainya mereka pemberi minum, tapi mereka ini ya kufur, mengkufuri Allah, apa artinya? Ya. Walaupun dia memberi minum orang yang memakmurkan atau menguruskan Masjidil Haram, tapi dia mengkufuri Allah, mengkufuri Rasul. Ya, bagaimana? Ya. Jadi kedudukannya sudah tentu tidak sama. Adakah sama seperti orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan berjihad pada jalan Allah? Sudah tentu jawabnya la yastawun indallah. Tidak mereka sama di sisi Allah. Ya. Apalagi yang setelah Islam memegang Masjidil Haram. Pada masa itu ada keluarga lagi yang mereka memberi minum orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram ini. Tapi adakah boleh disamakan orang ini atau keluarga ini dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan berjihad pada jalan Allah? Sudah tentu jawabannya tidak sama. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak pimpin akan kaum orang-orang yang zalim. Yang zalim ini maknanya tafsirannya adalah kafirin, yaitu orang-orang yang kafir. Baik, dalam ayat ini kita tengok kedudukan sedikit nahu, yaitu alif lam dengan alif lam di sini. Kedudukan dia bagaimana ya? Tengok, kita jumpa alif lam al-masjidi al-harami. Jadi kedudukannya alif lam dengan alif lam. Bila kedudukan alif lam ini, dia na'at ataupun dia sifat. Jadi macam al-harami sudah tentu dia na'at mengikut al-masjidi. Jadi al-masjidi al-harami, al-masjidu al-haramu, diikut, itu namanya na'at. Syaratnya tengok alif lam. Kenapa masjid ini dia majrur ke bawah masjid? Sebabnya dia jadi mudhaf ilaihi kepada imarata. Imarata itu mudhaf, al-masjid itu mudhaf ilaihi. Jadi al-harami ikut. Begitu juga wal yaumil akhir pun alif lam. Jadi perhatikan kedudukan na'at. Al yaumi baris bawah, al akhiri juga baris bawah. Itu namanya na'at, dia mengikut. Satu lagi yang akhir, la yahdil qaumaz zalimin, al qauma, baris atas. Sebab jadi maf'ul bih kepada yahdi, qauma. Jadi zalimin, asalnya zalimun, dia na'at alif lam dengan alif lam kepada al-qauma. Al-qauma ni mansub, az-zalimin mansub bil ya dengan ya. Dia mansubnya dengan ya. Sebab jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tanda mansubnya ialah ya. Asalnya zalimuna. Ini pengetahuanlah. Alif lam dengan alif lam ni. Dia jadi na'at, mengikut baris. Baik, sama lagi ayat 20, allazina, orang-orang yang amanu telah beriman mereka, wahajaru dan telah berhijrah mereka, wajahadu dan telah berjihad mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalihim,
dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, a'zamu, lebih besar, darajatan, darjatnya, indallah, di sisi Allah, wa ulaika, dan orang-orang itu, hum, mereka lah, al-faizun, orang-orang yang berjaya. Baik, saya mak semula. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman mereka, wahajaru, dan telah berhijrah mereka, wajahadu, dan telah berjihad mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Ya, beriman, berhijrah, ya, daripada Mekah ke Madinah. Ya, mereka berjihad pada jalan Allah, semata-mata hijrahnya kerana nak menegakkan agama Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka. Sanggup mereka korbankan harta benda mereka. Mereka tinggalkan harta mereka di Mekah. Ya. Apa nak dibawa? Ya. Dengan apa nak dibawa? Adakah nak bawa rumah mereka? Ya. Kampung halaman mereka? Mereka tak bawa. Mereka tinggalkan. Sanggup mereka tinggalkan harta benda mereka demi perjuangan Islam bersama dengan Rasul. Wa anfusihim, ya, dan diri-diri mereka, ya, mereka gadaikan dirinya atau jualkan dirinya untuk jalan Allah. Mereka ini a'zamu darajatan indallah, lebih besar darjatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan orang-orang itu, merekalah orang-orang yang berjaya. Inilah golongan yang dikatakan ia berjaya, ya, para muhajirin. Ya. Baik, kita sambung lagi. Yubashiruhum, ia gembirakan akan mereka. Ia gembirakan akan mereka, Rabbuhum, oleh Tuhan mereka, birahmatin, dengan rahmat, minhu, daripadanya, waridwan, dan keredaan, wajannatin, dan kebun-kebun syurga, lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, naimun, nikmat, mukim, yang berkekalan. Mukim, bahasa mukim, bermukim, mana kita duduk tetap kat situ, tu bermukim. Ya. Baik, saya mak semula. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, ia gembirakan akan mereka oleh Tuhan mereka. Allah memberikan kabar gembira buat mereka, birahmatin minhu, dengan rahmat daripadanya. Rahmat itu kan daripada rahim, makna kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang Allah Ta'ala buat mereka. Waridwan, dan juga keredaan.
Kalau Allah dah redha, ya Allah dah suka, ya apa lagi? Sudah tentulah balasannya tidak terhingga. Yaitu wa jannatil lahum fiha na'imun muqim. Dan kebun-kebun syurga bagi mereka di dalamnya, dalam syurga itu na'im, iaitu nikmat, nikmat atau kesenangan, mukim yang berkekalan. Itulah hakikat syurga yang dijanjikan, ya, nikmatnya kekal, nikmatnya berkekalan, tidak ada musim, ya. Di dunia ini kan bermusim, ya, buah-buahan juga bermusim, ya, tapi di akhirat sana, di syurga sana, ya, tidak bermusim. Ketika, ya, ahli syurga inginkan nak makan buah, apa yang diinginkan, buah itu ada, ya, tidak bermusim, sentiasa ada. Nah, itulah nikmat yang berkekalan. Baik, ayat 22. Khalidina, orang-orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Abadan, selama-lamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun, ganjaran, azim, yang amat besar. Saya masuk mula. Khalidina, ya. Khalidina ini asalnya khaliduna, ya, tapi kenapa di awal ayat pula dia kedudukannya mansub, khalidina, ya. Nah, tak ada khaliduna, ya. Nah, sepatutnya jamak muzakkar salim dimulakan dengan waw, khaliduna, ya. Tapi di awal ayat mula dengan mansub khalidina. Kalau nak kata jar, dia tak ada huruf jar, ya. Kalau nak jadikan maf'ul, tak ada fi'il, ya. Tapi dia mansub, ya. Ini menunjukkan dia jadi hal, ya. Jadi hal keadaannya. Itu, ya. Keadaannya orang-orang yang kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Ahli syurga kekal dalam syurga. Ada ahli neraka juga kekal dalam neraka, ya. Ahli syurga ini, ya, dia tidak pernah terlintas di hatinya, ya Allah, ya, keluarkanlah aku daripada syurga barang sebentar pun, ya. Tak tergerak oleh mereka ingin nak keluar, ya, daripada syurga. Macam kita di bumi, ya, kita tahu juga, kita jauh ada planet-planet lain selain daripada bumi dan lebih besar daripada planet bumi ini, ya. Jadi, ya, adakah tergerak hati kita, ya, kita nak tinggal di planet Marikh, ya. Kita kat dunia ni, ya, kita tergerak nak tinggal di planet Marikh. Sedangkan di planet Marikh itu, ya, hidup dengan susah payah, dengan kesengsaraan. Kalau nak hidup kat sana, ya, adakah kita mahu? Ya, sudah tentu kita tidak ada terlintas nak duduk ke atas bulan, matahari, bintang, ya. Tapi kita lebih senang duduk di bumi ini, ya. Begitulah ahli syurga, kekal di dalamnya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah di sisinya ada ganjaran yang amat besar. Itulah ganjaran yang Allah berikan, ya, yaitu syurga, tak ternilai, ya, harganya, ya, tak terbeli di amal kita, tetapi kerana rahmat dan keredaan Allah, ya, dipersilakan masuk syurga. Itulah janji Allah kepada mereka, ya, yang beriman, yang berjihad, ya, di jalan Allah. Baik, sambung lagi ayat 23. Ya ayyuha, wahai.
alladzina orang-orang yang amanu telah beriman mereka. La tattakhizu, jangan kamu jadikan aba'akum, akan bapa-bapa kamu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu, aulia'a, sebagai pemimpin-pemimpin. In, jika istahabbu, telah lebih suka mereka, al-kufra, kepada kekufuran, alal iman, atas iman. Waman, dan barang siapa, yatawallahum, ia jadikan ketua akan mereka, minkum, di antara kamu, faulaika, maka orang-orang itu, merekalah, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Simak semula. Ya ayyuhallazina amanu, la tattakhizu aba'akum, wahai orang-orang yang telah beriman mereka, jangan kamu jadikan akan bapa-bapa kamu, bapa ni, ya, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu, ya, aulia'ah, sebagai pemimpin-pemimpin. Nampak bahawa la tattakhizu itu adalah fi'il nahi, larangan. Ya, meskipun bapa kita ataupun saudara-saudara kita, Allah kata jangan kamu jadikan sebagai pemimpin, inistahabul kufra alal iman, jika telah lebih suka mereka kepada kekufuran atas iman. Maksudnya, kalau mereka lebih suka kekufuran daripada keimanan, ya, jangan kamu jadikan dia sebagai pemimpin. Ya, Jahannam jawabnya. Rusak agama. Ya, kalau dia lebih kepada kekufuran daripada keimanan. Jadi Allah larang. Meskipun yang nak jadi pemimpin itu bapa kita ataupun saudara kita, ya, kita jangan jadikan mereka. Sebab apa? Mereka lebih senang, ya, dengan kekufuran daripada beriman, daripada hal-hal yang membawa iman. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa ia jadikan ketua akan mereka di antara kamu, fa ulaika humuz zalimun, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang zalim. Ya, fa ulaika tu jawab kepada man yatawallahum tu. Jadi jawabnya fa ulaika tu. Dan barang siapa ia jadikan ketua akan mereka di antara kamu, ya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka ketua, kita bahasakan macam tu, wa ulaika humuz zalimun,
maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang zalim. Allah katakan sebagai orang yang zalim. Ya. Ini Quran kata, bukan ya, kita kata, Quran kata. Ya. Jadi kena ingatlah. Ya. Baik. Diperjelaskan lagi ayat yang selanjutnya. Kul, katakanlah oleh engkau. In, jika. Kana adalah ia. Abaukum, bapa-bapa kamu. Wa abnaukum, dan anak-anak kamu. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu. Wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu. Macam mana kita nak kenal ni isteri ke suami? Azwaju ni jamak. Ya. Zaujun, jamaknya azwaj. Azzaujun, suami, jamaknya azwaj. Ya. Zaujatun, isteri, jamaknya azwaj. Ya. Jamak taksir, sama jamaknya. Tapi macam mana kita nak kenal dia isteri ke suami? Ya, tengok pada domir, ya. Domir dia. Domir depannya apa? Kum. Kum ni untuk domir muzakkar, lelaki. Muzakkar. Jadi kalau domir muzakkar, artinya azwaj itu adalah isteri. Ya. Tapi kalau bertukar, contohnya domir itu muannas. Kum kalau muannas kunna. Azwajukunna. Kan kunna itu muannas. Jadi suami-suami kamu. Ya. Kunna itu muannas. Jadi azwaju maknanya suami-suami kamu. Di sini nak kenal dia isteri sebab domir tu kum kamu. Kamu tu muzakkar. Jadi azwaju itu adalah isteri-isteri kamu. Nak kenal macam tu. Ya. Macam ya, perkataan Arab juga, kita sebut zaujah. Ya, kita sebut zaujah. Ya, tapi dalam Arab ni dia dia letak pada domir saja. Ya. Zaujuka, ya, makna isteri engkau. Zaujuki, ya, suami engkau. Bertukar domir tu pun dah cukup jadi lelaki perempuan. Ya. Macam tu. Macam jamak ni lah. Azwajukum, azwajukunna. Baik, sama lagi. Wa ashiratukum, dan keluarga kamu. Dan keluarga kamu. Wa amwalun, dan harta-harta. Iktaraftumuha, telah kamu usahakan akannya. Telah kamu usahakan akannya. Wa tijaratun, dan perniagaan. Tahsyauna, kamu takutkan. Kasadaha, kerugiannya. Wa masakin, dan tempat-tempat tinggal. Tardaunaha, kamu senangi akannya.
Ahabba, lebih dicintai atau lebih tercinta boleh. Tak apa, lebih dicintai. Ilaikum, kepada kamu. Minallahi, daripada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wa jihadin, dan berjihad. Fi sabilihi, pada jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah olehmu. Hatta, sehingga. Ya'tiya, ia datangkan. Allahu, oleh Allah. Bi amrihi, dengan perintahnya. Dalam bracket boleh letakkan keputusannya. Keputusannya. Nyatunya Allah lah, keputusan Allah. Keputusannya. Wallah, dan Allah. La yahdi, tidak ia pimpin. Al-qauma, akan kaum. Al-fasikin, orang-orang yang fasik. Fasikin sama dengan yang tadi, kita baca ayat sebelum tu dulu, ya, zalimin, yang atas tadi, zalimin. Jadi fasikin ini, ya, dia naat kepada kaumah. Kaumah ni mansub sebab jadi maf'ul kepada yahdi. Jadi kaumah, akan kaum, yang jadi maf'ul bi. Jadi fasikin juga berhukum mansub, ya, dengan tanda ya. Apa sebab? Jamak muzakkar salim. Jadi naat, hukumnya naat. Mansub dengan mansub. Qauma mansub, fasikin mansub. Apa sebab qauma? Baris atas, sebab maf'ul bi. Sebab itu fasikin mengikut baris, ya. Dengan bertanda, dengan, ya, tanda mansubnya ya. Ini disebabkan apa? Jamak muzakkar salim. Okey, saya masuk mula. Yang atas tadi hanya sekadar bapa dan saudara. Tetapi yang di bawah ini lebih terperinci lagi. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. In kana aba'ukum wa abna'ukum, jika adalah ia bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu. Wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu. Wa ashiratukum, dan keluarga kamu. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta telah kamu usahakan akannya. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perniagaan kamu takutkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal kamu senangi akannya. Ahabba ilaikum minallah, lebih, ia dicintai kepada kamu daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, dan berjihad pada jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah olehmu. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga ia datangkan oleh Allah dengan perintahnya. Dengan perintahnya, tunggulah keputusan Allah. Macam itulah bahasanya. Tunggulah keputusan Allah. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang fasik. Ya, fasik ni maknanya, ya, tidak menurut perintah, ya, keluar daripada ketaatan, ya. Jadi kalau hal itu, maknanya hal yang di atas menyebabkan kamu berat, ya, nak berjihad pada jalan Allah,
Ya. Kerana hal di atas ni, kamu berat nak berjihad pada jalan Allah, maka tunggulah keputusan Allah. Ya. Apa yang menyebabkan yang berat tu? Ya, mana kerana bapa, kerana anak, kerana saudara, kerana isteri, kerana keluarga, kerana harta, kerana perniagaan, kerana tempat tinggal. Ya, yang itu yang memberatkan. Ya, kita nak berjihad pada jalan Allah. Ya, sedangkan itu kita lebih cintai daripada kita mencintai Allah dan Rasul dan jihad pada jalannya. Jadi seandainya itu lebih berat dalam hati kita daripada Allah dan Rasulnya dan jihad pada jalan Allah, tunggulah keputusan Allah nanti. Itu dikatakan dalam ayat ini lebih terperinci. Artinya dalam hati mukmin itu yang dibesarkan ialah Allah, diutamakan, urusan Rasulnya, dan juga jangan lupa iaitu berjihad bersungguh-sungguh pada menegakkan agama Allah, membantu menegakkan agama Allah. Itu mesti ada lebih daripada yang di atas. Bukan tak ada perasaan cinta, sayang, mesti ada. Tetapi jangan dijadikan sebagai satu ibadat. Jadikanlah ia sebagai satu adat. Kecintaan itu sebagai satu adat, kecuali kecintaan kepada Allah dan Rasul. Baik, kita teruskan dengan kita punya latihan-latihan. Jadi itu ada kerja rumah. Cuba kita cek kerja rumah ada okey tak, dah buat. Baik, saya mak ke homework yang ada. Boleh buka mic. Hari tu apa dia punya kalimah dia yang suruh buat. Buka mic. Apa dia? Boleh sebut. Ya. Tak jelas apa dia? Ain? Taroka. Okey. Yang pertama, yang kedua? Asiba. Yang ketiga? Asara. Okey, kita ambil nombor 1 dulu ya. Taroka mudhari'nya? Yatsruku. Taroka yatsruku. Ini tak boleh salah ya. Sebab ambil daripada kamus, tiru daripada kamus. Masdarnya tarkan. Jadi kita dah dapat 3 tu, itu dah ada dalam kamus. Rujukan dia berapa? Muka surat 47. Jadi yang lain tu kalau nak rujuk kat situlah. Okey, sekarang apa yang perlu ialah kita selesaikan tasrif ini, pecahan daripada taroka ini. Taroka yatsruku tarkan amar utruk nahi la tatruk. Isim fa'il tarikun. Isim maf'ul matrukun. Okey, matrukun. Makan matrokun, zaman matrokun juga, alat mitrokun, tafdil atroku, mubalaghah
Ya, tarrokun. Ya, tarrokun. Ya, kemudian ada lagi tak? Madi majhul. Turika. Turika. Yang lain buat saya makan ya. Betulkan. Turika. Mudhari majhul. Yutroku. Ini yutroku. Taroka yatruku tarkan. Utruk la tatruk. Tarikun matrukun. Matrokun matrokun mitrokun. Atroku tarrokun. Tarrokun turika yutroku. Itu adalah pecahan taroka ada 14. Okey. Hasiba mudhari'nya apa? Yahsibu ya. Masdarnya hisbanan ya. Ini ya dah tentu ada dalam kamus. Muka surat 72. Ini sebagai nota kepada mereka yang kalau tak sempat nak tengok ya. Hasiba yahsibu hisbanan. Okey, dah ada madi, mudhari, masdar. Sekarang kita pecahkan sendiri. Amar sampailah kepada mudhari majhul. Amar isib. Jangan lupa ya, kaedah nak buat fi'il amar, fi'il nahi daripada mudhari. Kalau mudhari itu baris bawah, sibu, yahsibu mesti amarnya sama sib. Jangan amar sab atau sub. Ya, itu salah. Tengok mudhari'nya. Pasti betul. Kalau tengok mudhari' itu baris bawah, amarnya bawah. Jadi yahsibu amar mesti ihsib, ikut mudhari'. Nahi la tahsib. Nahi pun ikut mudhari', la tahsib. Isim fa'il hasibun, isim maf'ul mahsubun. Ya, makan. Mahsabun zaman. Mahsabun alat. Mihsabun. Tafdil ahsabu mubalaghah. Hasabun. Madi majhul husiba. Husiba. Mudhari' majhul yuhsabu. Ingat ya, madi depan bawah. Barisnya depan bawah. Kalau madi ma'ruf hasiba, madi majhul husiba. Dia punya kaedah sama saja, iaitu depan bawah. Tak lari. Walaupun fi'il madinya berbeza, ya, tapi majhul sama. Kalau mudhari' majhulnya yuhsabu. 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 Ini nombor 2. Nombor 3, hasara mudhari'nya yahsuru. Yahsuru. Masdarnya hasron. Baik. Sekarang ni, ya, kita dah ada 3. Muka surat apa tu? Kamus. 73 ya. Buat catatan mana yang tak catat ya. Hasyara yahsyuru ya. Hasron. Okey. Sekarang ni ya, kita jadikan dia fi'il amar. Syur. Sebab bergantung mudhari' syur. Ya syuru, suru, sur. Syur. Nahi la tahsyur. Isim fa'il hasyirun. Isim maf'ul
Mahsyurun. Makan. Mahsyarun zaman. Mahsyarun alat. Misyarun tabdil. Ahsyaru. Mubalaghah. Hassaron. Hassarun. Hassarun. Bariskan depan. Hassarun. Okey. Ambil yang nombor 3 ini dalam segi makna. Sebelum itu saya nak soal balik tentang rangkapan. Ada berapa rangkap yang kita belajar? Itu pecahan 14. Rangkap. Rangkap hafalan. Ada 6. Ada apa? 6. Madi, mudhari', masdar. Satu rangkap. Madi, mudhari', masdar. Satu rangkap. Lagi? Amar, nahi. Amar, nahi. Lagi? 3. Isim fa'il, isim maf'ul. 4. Tak payah sebut isim, tak apa, ringkaskan. Makan zaman alat. Makan zaman alat. 5. Tabdil mubalaghah. 6. Madi majhul, mudhari' majhul. Itu rangkapan senang kita nak hafal jadi 14. Saya ulang. Madi, mudhari', masdar. Sebut macam tu. Sebab kita tak payah sebut madi ma'ruf, mudhari' ma'ruf sebab kita dah ada majhul. Bila dah ada majhul, kita sebut madi, mudhari' dah tahulah itu ma'ruf. Madi, mudhari', masdar. Macam tu. Amar, nahi. Tak payah sebut fi'il pun tak apa. Amar, nahi, ringkaskan saja. Amar, nahi. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul. Kena sebut isim lah. Isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian makan zaman alat. Tak payah sebut isim. Makan zaman alat. Ringkaskan macam tu. Tabdil mubalaghah. Baru madi majhul, mudhari' majhul. Kena sebut majhul sebab nak bezakan dengan ma'ruf. Yang mula-mula tu, 1 dan 2 tu, tu ma'ruf tapi tak payah sebut. Kita dah sebut majhul tu senang. Itu rangkapan dia. Okey, sekarang ni kita dah bergantung pada makna pula. Nak makna yang akhir sekali. Apa makna hasyara? Menghimpunkan. Kalau madi? Telah menghimpunkan ia. Mudhari'? Ia menghimpunkan. Masdar? Perhimpunan. Perhimpunan. Amar? Himpunkanlah oleh engkau. Nahi? Jangan kau himpunkan. Makan? Isim fa'il. Yang menghimpunkan. Isim maf'ul? Yang dihimpunkan. Makan? Tempat himpunan. Tempat berhimpun. Tempat berhimpun. Zaman? Masa berhimpun. Alat? Tabdil? Lebih berhimpun. Mubalaghah? Tersangat himpun. Tersangat himpun. Okey, madi majhul? Telah dihimpunkan ia. Mudhari' majhul? Ia dihimpunkan. Ia dihimpunkan. Okey. Sekarang ni kita buat latihan sekali lagi untuk kerja rumah, iaitu ayat 20. Ayat 20 Quran ayat 20.
Baik, tandakan ayat 20 iaitu perkataan a'zamu. A'zamu. Jumpa tak? A'zamu. A'zamu tu, a'zamu ni kalau ikutkan kita punya pelajaran sorof, dia isim apa ni? Isim tafdil. Jadi kita nak cari madinya ain za mim ya. Ain za mim. Okey, itu gariskan dulu, ya, gariskan dulu, itu kemudian gariskan dulu. Kemudian ayat yang ke-19, perkataan al-masjidi. Ya, masjidi, ya. Masjid apa dia punya madinya? Sin, jim, dal. Okey, gariskan sim, jim, dal. Ya. Itu gariskan, ya. Kemudian, ya, kita cari satu perkataan lagi, ayat 17. Ayat 17 berbunyi syahidina. Syahidina. Ayat 17 dah baca dulu ke? Oh, dah baca, dah baca. Okey, kita cari yang baru. Perkataan yang baru. Kita tadi 19 kan? Okey. Kita tak mau cari yang mu'tal dulu. Yang mu'tal ni nanti menyusahkan, kita tak mau, ya. Kita cari yang biasa-biasa dulu. Okey. Ayat 22. 22 perkataan khalidin. Khalidin. Ayat 22. Khalidin. Tiga huruf dia apa? Lam dal. Dalam segi sorof, khalidin ni termasuk apa? Isim fa'il jamak. Isim fa'il jamak. Kalau dia mufrad, dia tak ada yanun. Khalidin, tanwin ataupun tanwinkan depan khalidun. Kalau dia majrur macam ni, dia bunyi tanwin bawah lah, khalidin. Tapi kalau marfu, bunyikan depan khalidun. Itu khalidun tu asal lah. Jadi isim fa'il. Jadi sekarang ni, ya, cari sendiri. Hari ini tak disebut muka surat berapa ya. Hari ni kamus cuti. Cari sendiri hari ni, ya. Jangan bagi tahu muka surat berapa. Jadi ada 3. Ya, pertama tadi mana? A'zamu. Yang kedua al-masjidi. Yang ketiga Khalidin. Ya, jadi cari sendiri dalam kamus. Ya, pecahkan hingga 14 dan letak makna sekali supaya membiasakan. Khawatir nanti kita pandai memecahkan tapi kita tak pandai meletak makna dengan mengikut kaedah. Itu yang susah tu. Ya, sebab kamus hanya memberi makna asas. Kalau makna besar, contohnya a'zamu tu besar, dia dengan makna besar saja. Ya. Jadi itu asas. Jadi yang kita sendirilah yang belajar ni kena kita menerapkan makna tu dengan betul mengikut kaedah sorof. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat. Kita baca doa dulu. Tak tanya soal belum, Ustaz? Okey, nanti.